Hai guys, saya Zahid. Terima kasih sebab sudi meluangkan masa untuk menonton video ni dan dengar celoteh saya pada hari ini. Alright, jadi hari ini saya akan berkongsikan dan menceritakan tentang apa itu ayat aktif, apa itu ayat pasif. Alright, jadi bahas Melayu ni mudah sebenarnya. Okey, kita selalu dengar macam betul, tapi sebenarnya salah. Sebab apa? Jadi ingat dalam kepala, biasakan yang betul dan betulkan yang biasa. Jadi di akhir video ini, anda semua akan dapat membezakan mana satu ayat aktif, mana satu ayat pasif, dan macam mana nak ubah daripada ayat aktif ke pasif dan juga pasif ke aktif. Okey, jadi jom kita mula. Tada! Alright, ini merupakan nota untuk ayat aktif dan pasif. Okey, kita pergi yang aktif dulu. Ayat aktif di sebelah sini, okey, di mana ayat aktif dia menekankan objek. Ingat, ayat aktif menekankan objek. Manakala ayat pasif pula menerangkan benda atau orang yang dikenakan perbuatan ke atasnya. Jelas Okey, itu perbezaan antara aktif dan juga pasif. Okey, kita pergi perbezaan yang kedua. Pelaku. Bagi ayat aktif, pelaku bertindak sebagai objek, okey. Sorry guys, bukan objek, tapi subjek di hadapan ayat. Okey, manakala untuk pasif, okey, di hadapan dia bertindak sebagai subjek ialah benda yang perlu dibuat. Okey, nampak perbezaan dia? Okey. Untuk ayat aktif, benda yang perlu dibuat pula ada di belakang bertindak sebagai predikat. Okey, semula. 1 2 3. Okey, kita pergi kepada perbezaan yang kedua. Okey, kita tengok untuk ayat aktif, pelaku di hadapan bertindak sebagai subjek. Manakala untuk ayat pasif, pelaku di belakang sebagai predikat. Nampak tak? Okey, aktif dia kena ke depan, pasif dia kena ke belakang. Sama jugalah macam manusia. Yang aktif ke depan saja, yang pasif sentiasa di belakang. Alright. Seterusnya, perbezaan yang ketiga, benda yang perlu dibuat di belakang sebagai predikat bagi ayat aktif. Okey, tetapi terbalik dengan aktif pasif. Okey, benda yang perlu dibuat pula di hadapan sebagai subjek. Nampak Itu perbezaan dia. Yang pasif yang di belakang, aktif di depan. Okey, tapi bila nak tukar, cut. 1 2 3. Alright, nampak perbezaan dia? Okey, kita pergi kepada kata kerja. Okey, yang pertama, ayat aktif, kata kerja dia mestilah berawalan. Okey, menkan dan juga meni. Okey, maksudnya ada imbuhan lah kata kerja dia. Manakala yang pasif pula dia terbahagi kepada dua. Satu berawalan, satu tidak berawalan. Kita tengok perbezaan dia. Yang kata kerja tidak berawalan, okey, hanya untuk kata ganti nama diri pertama dan kedua. Ingat, pertama dan kedua. Okey, pertama dan kedua. Sebagai contoh, saya tendang, anda isi. Nampak tak ada awalan, bukan imbuhan depan belakang, tapi depan saja. Awalan. Ingat saya tendang, anda isi. Okey, buang yang depan. Yang belakang kalau ada jangan sentuh. Okey? Yang depan sahaja buang. Okey, yang seterus, kata kerja berawalan. Ini hanya untuk kata ganti nama diri yang ketiga. Okey? Di mana kita tengok imbuhan dia ialah di sekian dan diikuti dengan kata sendiri nama, iaitu oleh. Kata sendiri nama. One, two, three. Okey, yang seterusnya, kata kerja berawalan bagi ayat pasif. Okey, hanya ada satu. Apa? Di sekian, oleh. Sekian tu apa? Itulah kata kerjanya. Okey, tetapi di oleh ni hanya untuk kata ganti nama diri yang ketiga. Okey, oleh ni kata sendi, dia mesti ada selepas di kata kerja oleh. Ingat imbuhan berawalan untuk ayat pasif mesti diikuti dengan oleh. Jadi kalau perasan, kakak, mereka, segala kata ganti nama diri yang ketiga kena ada di oleh. Jelas Kita tengok contoh. Dibasuhi oleh kakak.
Nampak tak? Kakak kata ganti nama diri yang ketiga. Dicat oleh mereka, kata ganti diri yang ketiga. Jelas tak? Okey, bagi yang keliru, okey, kata ganti nama diri pertama, ambil jari, tunjuk pada diri sendiri. Selagi jari ni tunjuk pada diri sendiri dan orang di belakang kita, seperti kami, kita, saya, aku, itu adalah kata ganti nama diri yang pertama. Kata ganti nama diri kedua pula siapa? Orang di hadapan kita. Okey? Awak, anda, kamu, nampak tak? Kalian, itu semua kata ganti nama diri yang kedua. Manakala orang yang tak ada dalam perbualan kita, seperti orang dekat luar bilik ke, orang yang tak ada dekat sini, okey, dia adalah kata ganti nama diri yang ketiga. Jadi jelas penggunaan imbuhan awalan dan juga kata kerja tidak berawalan. Alright, kita pergi kepada contoh dan juga latihan. Jom. Okey, di belakang saya terdapat beberapa ayat yang kita nak tengok contoh pengolahan dia daripada ayat pasif ke 1, 2, 3. Okey, di belakang saya terdapat beberapa ayat yang kita boleh jadikan contoh. Okey, saya nak tunjuk macam mana kita nak mengolah ayat daripada aktif ke pasif dan juga pasif ke aktif. Jom. Jadi saksikan marker yang saya gunakan menggunakan warna hitam ialah ayat aktif. Okey, dan manakala ayat pasif saya gunakan marker berwarna biru. Okey, pasif biru dan juga aktif hitam. Kita tengok satu-satu. Okey, di tengah-tengah ini perbezaan kata ganti nama. Okey, kita tengok yang pertama dulu. Yang pertama, ayat aktif. Ayat aktifnya ialah saya mencuci kasut sekolah. Macam mana kita nak olah? Ambil pen merah, saksikan saya mencuci kasut sekolah. Mana kata kerja dia? Mencuci, betul? Kita gariskan. Okey, jadi kasut sekolah ni kita bawa kepada yang depan. Okey, kasut sekolah saya cuci, letak di sini. Okay. Tak nampak. Kasut sekolah. Okey, kasut sekolah saya dah bawa ke depan. Okey, ini saya letak sebagai ayat kasut sekolah, frasa yang saya letak di depan jadi dia punya subjek. Okey, saya mencuci. Ingat tak saya cakap ubah awalan sahaja. Saya tak nak ada awalan pun untuk ayat pasif. Jadi kasut sekolah saya cuci. Nampak? Kita potong imbuhan men. Mudah. Itu je. Okey, itu kalau aktif ke pasif. Kita tengok daripada pasif ke aktif pula. Keputusan itu kita terima. Okey, nampak tak? Mana satu dia punya subjek? Okey, kita, betul? Kita guna pen merah supaya awak nampak. Alright, tengok kita. Nampak tak tandakan sebelum? Ini saya jadikan yang pertama. Kita terima. Kita terima tu kita bawa ke depan. Nampak tak kata kerja dia ialah terima. Tapi kita kena tambah imbuhan awalan yang sesuai, iaitu apa? Kita menerima. Seterusnya keputusan itu bawa ke belakang. Mudah bukan? Senang kan? Alright. Jadi kita menerima keputusan itu. Itu je. Okey, tak perlu pening-pening. Itu untuk kata ganti nama diri pertama. Alright, pertama. Kita beralih pula kepada kata ganti diri yang kedua, iaitu orang di depan. Okey, kita pergi yang aktif dulu. Anda harus menyiapkan kerja itu. Nampak tak? Perbezaannya apa? Ada harus, kata penguat kat sini. Jangan keliru. Harus ni sama je dengan semua. Okey, di mana kalau kita ubah, kita tengok macam mana. Anda harus menyiapkan kerja itu.
Nampak tak? Mana imbuhannya? Mana kata kerjanya? Okey, menyiapkan. Jadi tanda kerja itu bawa ke depan. Kerja itu, nampak tak? Okey. Tetapi trik dia dekat sini, bila kita nak pasifkan dia, okey, kita nak pasifkan satu-satu ayat aktif tu, ayat kata ganti nama diri harus diikuti dengan kata kerja. Jadi harus ni kita letak kat mana? Kerja itu harus. Letak harus ni dulu, barulah letak anda siapkan. Nampak tak? Dia twist sini. Okey, kita putarkan sikit. Anda harus siapkan Sekali lagi, imbuhan awalan kita potong. Okey, kasih habis. Kerja itu harus anda siapkan. Senang. Alright. Jadi kita pergi kepada ayat pasif pula. Pasif nak ke aktif macam mana? Bila tukar sikit je mesti keliru, betul? Okey, jadi kita tengok surat itu mesti awak serahkan. Jadi macam mana? Okey, first tukar dulu kata penguat dengan kata ganti nama diri. Okey, mesti awak ni. Nampak tak? Okey, tanda. Jadi yang ini sebagai frasa yang pertama, kita bawa ke depan. Awak mesti menyerahkan. Nampak tak? Kita tambah imbuhan awalan. Okey, kemudian baru kita letak frasa yang seterusnya, surat itu. Kacang bro. Alright. Jadi awak mesti menyerahkan surat itu. Simple. Nampak kata penguat dengan kata ni kita kena twistkan. Okey, bila pasif, ayat kata ganti nama diri tu kena di depan kata kerja. Okey? Awak nampak kata ganti nama diri di depan kata kerja. Tapi bila aktif, awak mesti menyerahkan. Jelas tak? Okey. Itu satu dengan dua. Tak ada beza pun. Okey? Tapi kita tengok yang ketiga. Ini pelajar selalu keliru. Okey? Mereka mengecat bangunan. Mereka kata ganti nama diri ketiga. Okey. Jadi pen merah. Mereka mengecat. Tanda bangunan ni bawa ke depan. Okey. Bangunan. Nampak tak? Yang ni dia terbalik. Kalau ayat pasif, kata ganti nama diri yang pertama dengan kedua, okey, kata ganti nama diri dia kena ada dekat depan. Okey, depan kata kerja. Tapi yang ketiga terbalik guys. Di mana? Dicat oleh. Nampak tak? Bangunan dicat oleh mereka. Jelas Awak tengok perbezaan dia. Kasut sekolah saya cuci. Sebelah-sebelah, betul? Kata ganti nama diri dekat depan, kata kerja kat belakang. Kerja itu harus anda siapkan. Kata ganti nama diri dekat depan, kata kerja dekat belakang. Tetapi yang ketiga terbalik. Kata kerja di depan, kata ganti nama diri di belakang. Dicat oleh mereka. Bila ada di, jangan tinggalkan oleh. Nampak di, oleh. Jelas tak? Okey, kita pergi pula ayat pasif, nak tukar ke aktif. Baju sedang dijahit olehnya. Ini saya ada twist sikit. Nya kata ganti nama diri dia apa? Dia. Alright, good. Jadi, kita seperti biasa, sama juga. Okey, dia sedang apa? Okey, kita tengok baju sedang dijahit olehnya. Okey, dia
Sorry. Okey. Dia sedang okey. Nampak tak? Dekat sini ada sedang. Okey, sama je dengan mesti. Alright? Ingat dekat sini sebab apa? Ayat pasif, ingat. Ayat pasif mesti sebelah-sebelah. Okey, tak boleh pisahkan. Bila pasif ni kata kerja dengan kata ganti nama diri kena sebelah-sebelah. Cuma bezanya satu dengan dua, kata ganti nama diri kat depan, pasif. Kata ganti nama diri ketiga, dia punya kata ganti nama diri di belakang. Jadi dia sedang menjahit baju. Nampak? Dia adalah ganti olehnya. Okey, nya ni adalah dia. Oleh ni buang. Okey, di ni gantikan dengan men. Nampak Dia tak boleh, dia menjahit sedang baju. Tak boleh, salah. Jadi dia sedang menjahit baju. Alright? Jadi itu sahaja perbezaan antara aktif dan pasif. Jadi seperti yang saya cakap tadi, anda akan tahu perbezaan aktif dan juga pasif. Alright? Terima kasih kerana sudi meluangkan masa sekali lagi. Jangan lupa saksikan video yang seterusnya daripada saya, Sir Zahid. Dan jangan lupa tekan like, subscribe dan juga komen. Okay. 1, 2, 3. Okay guys, jangan lupa tekan button like, subscribe dan juga komen di bawah. Alright?